ما توفيقي ولا انتصامي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah. Hari ini muka surat 158. Ya. Muka surat 158, hadis yang ke 318, okay? 318. Ani bin Buhainah, sahabat Nabi, nama dia Ibnu Buhainah, nama penuh dia Abdullah bin Buhainah. Nama penuh dia tulis kat sini Ibnu Buhainah. Ibnu Buhainah ni salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Buhainah. Bab dia nak cari dia lah buka mukadimah bab berkenaan dengan salat sujud sawi. Sujud sawi ni punca daripada dia. Dia yang meriwayatkan hadis. Dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang zuhur dengan kami, tertinggal tahiyat awal. Lalu kami semua tunggu nak bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tiba-tiba Nabi buat dua sujud sawi. Itu adalah permulaan lupanya Nabi dalam tahiyat awal sujud sawi. Hadis umai daripada Abdullah bin Buhainah. Di kalangan sahabat Nabi daripada faqih, daripada bab-bab tertentu dia cerdik. Macam Abdullah bin Buhainah ni, dia memang bab sujud sawi. Sujud sawi tempat kita ni sampai bila nak betul kita pun tak tahulah. Kita pun tak tahulah. Kalau tu imam sendiri pun dia sembahyang maghrib 4 rakaat, ikut dia lah. Ikut dia. Walaupun kita tahu subhanallah, dia dah berdiri dah, dia tak boleh duduk lagi dah. Bila dia dah berdiri, dia tak boleh duduk lagi dah. Dia kena berdiri lah walaupun rakaat ni keempat. Dan kita yakin kita buat kita buat 3. Tu imam yang salah. Dia kena sembahyang ni kena ikut imam. Innama ju'ilal imam fayutamma bihi. Sesungguhnya makmum ni kena ikut imam. Makmum kena ikut imam. Dan Ustaz pernah sembahyang dan sini sujud sawi tu imam tu salah, dia pun tak ikut dia. Badak ikut. Kita kena ikut. Kata dia sembahyang zuhur 5 rakaat, 5 lah. 5 lah. Saat ni tang hujung kalau dia lupa subhanallah, so dia buat sujud sawi. Kata dia bagi salam, dia tegur dia seorang. Kata tadi sembahyang zuhur 5, dia buat Allahu Akbar, sujud habis. Tak ada masalah apa. Masalah di sini tak tahu lah macam mana, kan? Fiqahlah kamu sebelum kamu difiqahkan. Tak tahu. Kita pun wallahu alam, kan. Ada bab tu dalam buku Kitabul Maram ni ada. Dalam bab dia imam dan makmum. Imam dan makmum. Innama ju'ilal imam fa yutamma bi. Bab-bab macam tu tukang cerita dekat kita Abdullah bin Buhainah. Dia special Allah bagi kat dia. Okey. Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada wa faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadun ibtayhi. Hadis muttafaqun alaih. Abdullah bin Buhainah kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sembahyang, maka ketika sujud, masa sujud, baginda merenggangkan dua tangan. Dia masa sujud ni dia tak boleh macam tu, dia kena buka. Tapi kalau kita soft yang sempit, makmum tak apalah. Tapi kalau sembahyang, buka lah dia. Jangan buat macam tu. Dhammam maksud dia. Kita pun tak tahu main kot mana dhammam ni. Nampak tak? Bila Rasulullah ajak cara sembahyang macam ni, dia sembahyang laki-laki, sembahyang perempuan sama. Pada sama. Kalau ada nas, Aisyah ajak sembahyang macam ni, Rasulullah ajak macam ni, okey, Nabi kata sallu kama raaitumuni salli. Apa sembahyang lah macam mana tengok aku sembahyang. Nabi tujukan pada semua.
Kita tak boleh kata bila sujud orang perempuan kena tutup, orang lelaki kena buka. Hadis ni untuk lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Pasal tu keistimewaan bumi Malaysia ni kita kena rasa bangga, di mana dunia luar semua tak pernah buat solat lelaki, solat perempuan yang buku, Malaysia buat. Ini kejayaan kita. Kejayaan besar kita. Satu ulama pun tak pernah karang, satu ulama tak pernah karang. Yang duduk di atas muka bumi ni, cara solat lelaki, cara solat orang perempuan. Satu ulama tak pernah karang. Dan kita tak pernah jumpa nama ulama. Tapi keistimewaan kita, yang mana ulama tak pernah karang, insya-Allah dikarang di bumi kita. Ini kelebihan kita. Ada faham tu? Ini kelebihan kita. Jadi kita kena terima. Itu tugas kita bukan senang. Terutamanya kita tegak-tegak masalah macam ni. Allahu Akbar kabir. Perempuan kena macam ni, laki-laki kena macam ni. Rasulullah doa ajak tu merangkumi laki-laki dan perempuan. Sedangkan apa nama Ummu Salamah sendiri kata, wahai Aisyah, nikah sembahyang. Dia kata inilah sembahyang Rasulullah. Ini sembahyang Rasulullah. Umur mukminin. Bila mana Nabi SAW meninggal, semua sahabat Nabi menjadi rujukan diperujuk dengan Aisyah radhiyallahu anha melalui Zubair Ibnu Zubair. Wahai Zubair, hang tolong bagi tahu kat kami, Zubair akan mai masuklah rumah jumpa Aisyah untuk nak tahu satu benda daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ataupun Ata salah seorang sahabat Nabi yang cukup dahsyat. Dia punya sanad hadis dia mai daripada Aisyah. Tapi apa nak buat? Dalam bab akidah, Ata jadi Mu'tazilah. Tentang akidah dia out. Dia tak boleh terima tentang qada qadar. Tak ada kaitan qada qadar dengan Allah. Qada qadar ni manusia. Kalau nak sembahyang bukan tak ada kaitan dengan Tuhan. Kalau dia nak tendang orang tu, dia tendang tu kerana dia bukan kaitan dengan Tuhan. Okey? Atau tang situ yang menyebabkan. Allahu Akbar. Hadis ini ajak dekat kita masa kita sujud. Dia kata. Maka ketika kita sujud, baginda merenggangkan dua tangan. Buka sikit. Hingga kelihatan putih kedua ketiaknya. Nampaklah. Jangan kita tutup macam tu. Orang perempuan semayang suka tutup. Dia buka sikit lah. Okay? Tapi kalau kita semayang ramai-ramai, itu lain lah. Kalau kita semayang di Mekah, nak buka tak boleh. Masa tu duduk ramai, masa tu dia buka bergaduh lah. Woy. Tengok keadaan. Nampak tak? Kalau kita semayang ramai-ramai sempit, buat cara sempit lah. Hadis ni muttafaqun alaih. Tukang cerita Bukhari dan Muslim sepakat mengatakan wallahi mulut lidah ni daripada Abdullah bin Buhainah. Pada waktu sujud dia kata diperintahkan merenggangkan antara dua tangan dengan maksud tangan lah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas, hingga kelihatan putih ketiaknya. Hukumnya sujud dengan cara sebagaimana diperintahkan dalam hadis ini adalah wajib. Tuan kitab ni kata macam tu. Mai pula hadis daripada Ibn Barra Ibn Azim radhiyallahu anhu. Ni semua sahabat-sahabat Nabi, dia tengok solat Rasulullah. Pasal tu ulama bagi muhaddithin, sahabat-sahabat yang nak cerita tentang solat ni dia pun satu. Yang kata sallu kama raaitumuni salli, semayang nampak semua. Macam mana nampak tengok aku semayang. Nabi tujukan pada sahabat yang duduk dengan Nabi 17 hari, 18 hari, 19 hari, 20 hari. Mereka yang bai'ah dengan Nabi nak duduk. Riwayat mereka ni lebih kuat. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, masa bai'ah tu dia tak ada. Sebab tu dia banyak rujuk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdullah bin Umar, dia tak ada dalam majlis. Cuma bila dia semayang, dia guna dua kaedah. Abdullah bin Umar. Kadang-kadang dia angkat tangan belah ni, kadang angkat tangan sini. Dia tak tahu yang mana satu. Sampai dia berjumpa dengan sahabat Nabi, baru dia, macam tu. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, tak ada dalam majlis. Nampak tak? Maka Barra ibn Azim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fa wada'a kaffai wa rafa'a mirfaik. Hadis rawahu Imam Muslim. Barra ibn Azim radhiyallahu anhu kata dia, ni cara nak angkat letak tangan ni.
Telah bersabda Nabi SAW, apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua tapak tangan ni, tanganmu, dan angkatlah dua sampai ke siku. Setengah orang semayang macam ni. Nabi kata dia semayang macam suasana anjing. Itu hadis. Nampak tak? Anjing letak macam ni, dia tangan dengan ni. Kita semayang, ni angkat. Setengah orang semayang, kalau kita tengok semayang Jumaat, macam-macam semayang ada semayang Jumaat. Dini angkat macam ni, silat, saat ni dini silat kok sini, macam-macam ada. Pada datang semayang ada kita tak cantik, nak bertemu dengan Tuhan, macam mana keadaan amal ibadat yang lain? Amal ibadat kan rosak bila ibu ibadat nak berdiri depan Allah, diwajibkan lillah. Pertama sekali wudu, kedua solat. Semungkin bolehlah kita belajar kan, wudu dengan solat. Cuba kita nak mengaji ustaz ni ustaz tu, kita gabung semua ilmu bab sujud macam mana kan. Apabila engkau sujud, dia maka letakkanlah kedua tapak tanganmu dan angkatlah. Yang terpenting, walaupun dia tidak membatalkan solat, tapi rugilah tak membatalkan solat. Maksudnya pada waktu sujud diperintahkan mengangkat siku. Siku ni kena angkat, bukan dia letak macam tu sekali, iaitu telapak tangan dan siku jangan diletakkan rata dengan tanah ni. Jangan letakkan tangan. Hukumnya sujud itu menurut hadis di atas adalah wajib. Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu anhu. Wa'il ibn Hujrin salah seorang sahabat Nabi yang kuat sangat-sangat. Dialah punca duk cakap masalah semayang yang kita kata semayang macam Ultraman. Tak boleh kata macam tu. Semayang Ultraman ni dia lah ajak. Ni pok-pok duk angkat-angkat macam ni Ultraman. Tak boleh kata macam tu. Tak boleh. Selagi mana ada dalil dia, kita kena lapang dada. Tambah-tambah kita gelaran, orang panggil kita ustaz, orang panggil duduk di dewan-dewan tertentu. Tiba kita pelekek, cara angkat macam ni pok-pok Ultraman. Tak boleh. Ultraman tu main daripada Wa'il ibn Hujrin. Nampak tak? Nabi kata bila kita angkat tangan, kedua tapak tangan menghadap ke arah kiblat. Bukan dia pesong macam tu, dia macam ni. Walaupun angkat pun taklah besar sangat, tak besar sangat. Alang-alang nak angkat tu biarlah betul. Biarlah betul kan. Nampak tak? Ni Wa'il ibn Hujrin radhiyallahu. Masalah angkat tangan ni tak ada siapa boleh tolak banding dia. Dia, tok dia, keluarga dia, semua riwayat adibat tu. Perawi yang duk ajak kat kita, punca duk cakap masalah angkat ni. Pasal tu Abdullah bin Umar perbetul balik cara angkat tangan daripada Wa'il ibn Hujrin. Asal Abdullah bin Umar kata, aku tak ada dalam majlis, hang ada dalam majlis. Maka dia kata, wallahi Nabi angkat tangan macam ni. Kita mengaji depan, yang masa depan-depan dulu kan, ingat tak? Kita akan jumpa Wa'il ibn Hujrin kuat. Kita tengok ni pok-pok Ultraman. Ayam macam ni Ultraman. Janganlah kata Ultraman, nampak tak? Kita kata kalau angkat tangan macam kita di Malaysia, angkat tangan dekat dengan telinga. Okey, tak ada apa. Angkatlah. Maksud hadis tu memang ada. Daripada mana? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat Nabi yang tak pernah hadir dalam majlis bai'ah tu, dia pun yang riwayat hadis berkenaan bab ni. Tapi kesemua yang datang di bai'ah mengatakan sejajar dengan bau. Sejajar dengan bau. Cuma nak ada sikap terbuka saja mengaji. Cuma lapang dada saja. Nampak tak? Okey, kalau kita kebanyakan Malaysia ni memanglah, nampak tak? Kita pegang sini. Dan tak diajak pun kita pergi condong macam tu, pergi sentuh pula. Baik, sentuh tu dibahas oleh ulama. Tak ada sentuh-sentuh ni, tak ada. Kita kan kadang biasa. Dah jadi kebiasaan main daripada kecil tu, seorang sentuh, semua sentuh sampai last. Semua sentuh sampai last, nampak tak? Jadi dia jadi macam tak boleh nak tegur saja. Dia pacok ni puak tu, puak ni. Bila kita tanya balik, kok lah ada satu hadis. Kok lah daripada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Darul Qutni, Ibnu Hibban. Kok lah. Bila dapat satu hadis, okey. Sepunya berlambak manusia, ulama hadis, dia tak jumpa, kita jumpa. Itu je kita nak minta sikap mengaji. Masa kita mengaji ni kena ada sandaran dia, kena rujukkan dia. Kan? Macam kita lepas salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita dah biasa dah menjadi.
Jadi kita letak tangan atas sini, dia turun satu macam. Nampak tak? Itu kebiasaan kita. Bila kebiasaan adat kita, jangan campur dengan ibadat. Jangan campur ibadat. Kalau kita kata nak buat. Tapi jangan kita kata ni agama, nak bagi tahu kata dah habis sembahyang, Assalamualaikum, letak tangan atas sini, turun mata bawah. Sedangkan hadis Nabi kata bila dah selesai, Allahu Akbar. Fa yukabbirullah ala ma ada. Bila selesai saja, Abdullah bin Abbas kata, aku ambil kias. Bila orang dah selesai daripada fa yukabbirullah ala ma adak. Bila selesai daripada sempurnanya Ramadan, cukup habis Ramadan, fakabbir, maka takbirlah. Maka Abdullah bin Abbas bila selesai sembahyang dia kata Allahu Akbar. Sahabat kata pasal Allahu Akbar, pasal dah selesai dah sembahyang, dah selesai dah buat ibadat Allah. Itu sahabat Abdullah bin Abbas. Nabi doa dekat dia, Allahumma faqihhu fid din wa alimu ta'wil. Faqih kan dia masalah tu. Ni tafsir apa ada Ibnu Katsir kan. Ibnu Katsir dah pergi tengok bab berkenaan dengan Ramadan hujung macam mana dia kias bab solat. Tengok apa dah kitab lambat orang balik manfaatkan dia. Baik. Ni sikit-sikit lah pagi-pagi kan. Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a fajjara فرج بين أصابع وإذا سجد ضم أصابعه رواه الحاكم Nisaburi. Satu-satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Nisaburi, jangan cakap banyak terus kita ambil. Kadang-kadang kita kata Bukhari, Muslim, tapi kalau mai hadis daripada Al-Hakim, Al-Hakim kedudukan martabat hadis tinggi. Gelaran Al-Hakim dia lebih tinggi daripada ulama muhaddithin. Pasal dia terkenal dengan dua keadaan, ilmu jarah wa ta'dil, dia cukup cakap. Dan susah nak memiliki ilmu ni, ilmu jarah. Dia boleh baca hadis tu, sikit jarah ni sisi kecacatan, luka hadis tu dia kenal. Ini kelebihan orang bagi pada ulama hadis. Jarah wa ta'dil menunjukkan ilmu tu dia tahu. Perawi-perawi macam mana dia tahu. Dia boleh tahu perawi-perawi tu. Contoh Al-Hakim Nisaburi kata apa? Macam kita ambil bab wuduk, macam saya ceritakan bab wuduk. Bila main bab wuduk ni seorang saja sahabat yang Nabi panggil dia, Nabi ajakkan dia. Tak ada nombor 2, tak ada nombor 3, tak ada nombor 4. Kita namakan hadis ni hadis gharib. Hadis gharib bila seorang saja di kalangan sahabat Nabi yang riwayat orang lain tak. Macam hadis innamal a'mal binniyat. Hadis gharib. Tapi ulama ambil. Bab wuduk pun kalau ikut kategori dia hadis gharib. Pasal Nabi panggil habis ambil wuduk, Nabi panggil Sayyidina Omar hamai kat aku. Nabi panggil dia dan Nabi sendiri ajak dekat Omar dah selesai ambil wuduk, mai doa macam ni. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fatahat lahu abwaban. Maka bukalah pintu syurga, 8 pintu syurga buka. Masuklah mana? Hadis Bukhari dan Muslim. Takat tu je. Lepas tu nanti mai. Masa dulu Ustaz kan kita mengaji dulu. Hadis kita tak biasa baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Kita tak pernah baca dulu, betul tak? Kita baca Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa tu satu ulama pun tak protes, bagus. Cuma ulama kata kok mana jalan hadis ni? Kok mana doa ni mai? Cek. Oh, dia daripada Abu Idris. Abu Idris memang salah seorang perawi yang terkenal. Maksudnya Abu Idris kata, kelirunya Abu Idris kata aku jumpa dengan Omar ajak aku doa ni. Ulama hadis kata bila masa dia jumpa dengan Omar, satu perawi Abu Idris ni tak pernah jumpa langsung dengan Omar, dan dia cerita bab wuduk aku ambil daripada Omar.
Sebab itu hadis berkenaan dengan doa Allah maj'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, Bukhari kata aku lempak hadis ni sejauh-jauhnya. Bukhari tegur Imam Tirmizi. Bukhari tegur Imam Tirmizi dalam bab ni pun kita dah. Imam Bukhari tegur Imam Tirmizi. Han tahu tak hadis yang ambil disimpang dia jauh, dia tak pernah jumpa. Ya satu zaman tapi tak pernah jumpa. Macam mana dia kata dia jumpa kawan tu? Pada contohlah, ini kelebihan yang ada pada Al-Hakim Nisaburi. Satu riwayat hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim Nisaburi, kita boleh ambil hadis tu. Boleh ambil hadis tu. Sebab martabat dia macam Bukhari dan Muslim. Dia ada satu kitab, dia himpun Bukhari dan Muslim, nama dia Lu'lu' wal Marjan. Lu'lu' wal Marjan dikarang oleh Al-Hakim Nisaburi. Maka Al-Hakim Nisaburi bagi tahu cara kita. Dia bagi tahu. Cara dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk, baginda dia kata kena merenggangkan jari jemari dia. Bila rokok dia pegang pertama lutut tu, dia tak boleh macam ni, dia renggang sikit. Dia renggang, ini renggang. Bila dia kata bila sujud pula dia kata kat sini, apabila sujud dia kata merapatkan. Bila sujud tu tangan dah rapat sikit je. Beza di antara sujud dengan rokok. Kan? Walaupun kita dua-dua macam ni pun tak apa, tapi eloknya kita ikut hadis. Bila kita rokok macam tu, dia buka, dia pegang ni. Dia buat macam ni pun sah. Tapi kalau dia buka lagi bagus, masa dia rokok, kan? Kalau masa dia sujud, dia rapatkan. Macam pengantin. Kan? Dan dia strict, menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar kabir. Diperintahkan kita merenggangkan jari-jari waktu rokok dan merapatkan waktu sujud. Itu beza dua-dua. Berbuat dia kata sebagaimana ketentuan dalam hadis itu adalah wajib. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an, rawahu Imam Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah. Saya melihat Rasulullah SAW solat dengan duduk bersila. Duduk bersila ni macam nak kata, bukan bersila macam kita. Sila ni tarabbi'an, Nabi sembahyang dengan cara duduk macam tu. Kita jangan kata sila macam tu. Kita jangan sila. Sila kan? Mutarabbi'an. Memang ada nas mengatakan Nabi kata Aisyah, aku tengok Nabi semayang ni masa Nabi sakit. Masa Nabi sakit, nampak tak? Nabi sakit, kadang-kadangnya dia bila dia letakkan kaki dia sering mengunjuk. Dia menghadap ke arah kiblat, boleh. Ada mengatakan haram, dia tak boleh. Nampak tak? Dia boleh mengarah ke kiblat ataupun dia ni angkat kaki dia ke sini semayang pun boleh, atau setengah orang dia buat kaki dia nak sini. Dan takat tu dia mampu. Kesemua ni ulama bagi kita dibenarkan dalam syarak. Tapi kalau dia nak bersilau macam kita bersilau tu taklah. Tapi kalau dia tak boleh juga, maka darurat yubil mahdurat. Dibenarkan. Maka silatul dia ada apa dalam salatul marid, sembahyang orang sakit dia tunjuk. Ini keadaan Nabi SAW masa Nabi sakit. Keadaan Nabi sakit, nampak tak? Keadaan Nabi sakit. Nabi tak boleh, Nabi cuba berdiri. Macam Sayyidina Umar dan Abu Bakar ambil Nabi SAW. Aisyah kata Nabi nak keluar sembahyang. Tengok-tengok Nabi nak sembahyang. Nabi unjuk muka dia. Dia kata aku nak sembahyang berjemaah. Nabi dah tak boleh nak berdiri dah. Pada masa tu Abu Bakar dengan Umar, kaki Nabi nak letak tak boleh dah. Tapi dia nak sang jemaah. Nampak? Dia bagi isyarat dekat Abu Bakar, hang jadilah imam. Abu Bakar tak mau juga, maka Nabi jadi imam, Nabi sembahyang duduk. Nanti kita tengok bab tu. Nabi imam, Nabi sembahyang duduk. Nampak? Tu dalam keadaan Nabi duduk. Nabi unjukkan kaki dia. Ni dalam keadaan Nabi sakit. Dia kata kat sini, bila seseorang sakit, maksud ni sembahyang sakit, janganlah kita sembahyang macam tu. Kita kata sunnah ikut Nabi mutarabbi'an. Merepek, ni sembahyang orang sakit. Nampak tak?
Dia boleh semayang dengan kadar unjuk kaki dia, saat ni dia boleh angkat kaki dia, semua boleh. Bila seseorang dia kata sakit solat, sedang keadaannya tidak memungkinkan untuk dia berdiri. Berdiri dia tak boleh. Berdiri dia tak boleh. Maka ia boleh dia kata solat dengan bersila. Duduk tadi. Inilah isu semayang ni sampai setengah jadi isu. Alhamdulillah telah diselesaikan oleh ulama dengan cerdik-cerdik. Cerdik-cerdik. Semayang tak boleh semayang atas kerusi, mazhab kerusi, pening kepala bab ni. Kita jangan mening-meningkan orang, okey? Jangan meningkan orang. Sebab semua keadaan yang tak boleh dibolehkan saat darurat. Dibolehkan saat darurat. Setengah orang tak boleh. Dia kata kalau orang tu boleh jalan mai, selagi mana jalan mai, dia jangan bagi dia duduk atas kerusi. Tak sah semayang dia. Dia kena duduk atas lantai. Janganlah macam tu. Seafdal-afdalnya duduk kat bawah, tak nafikan. Tapi kalau dia tak boleh, pergerakan susah, maka dibenarkan. Dibenarkan. Termasuklah nak semayang atas katil, boleh. Tak boleh atas katil orang sakit macam tu, mampu doktor kena ambil terjun di bawah. Dia kena semayang di atas lantai baru sah. Semayang atas katil tak sah. Ni apa ni, ya Allah Tuhan. Esok ni dia sakit baru dia tahu nak semayang macam mana. Jangan bagi kerusi, jangan bagi katil, handuk tak di bawah. Okay. Janganlah cakap tentu kan. Cakap benda-benda macam ni semua kadang-kadang, ya Allah, kesian pada masyarakat. Jadi keliru. Telefon nanti mai tanya, selama ni saya semayang atas kerusi, sah tak sah? Asal ada ustaz kata tak sah. Itu mazhab kerusi. Ustaz tak mau cakap benda tu, dah pun dibahas oleh pihak JAKIM dan JAKIM dah jawab soalan ni. Jadi ustaz tak ada jawab. Oleh sebab tu keadaan ini tidak memungkinkan untuk berdiri, maka ia boleh dikata solat dengan bersila pada keadaan duduklah. Hukumnya boleh melakukan solat dengan bersila, dia kata bagi yang sakit ataupun keadaan darurat. Keadaan darurat semayang macam mana pun dibenarkan dalam syarat. Nampak tak? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain. Duduk di antara sujud ni, inilah bacaan Rasulullah. Disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Kita cek balik doa ni dengan doa kita. Doa ni dengan doa kita. Doa ni dengan doa kita. Cek balik saja. Tang mana ada penambahan dia. Tang mana ada penambahan dia. Asal kita ni semua orang mai kuliah, orang mai mengaji, selalu kita katakan Allah, ihdinas siratal mustaqim, Tuhan kami tunjukkan jalan yang lurus. Kita minta. Bila kita mengaji, kita dengar, kita sendiri minta ke jalan lurus, betul balik bacaan. Nampak tak? Abdullah bin Abbas, dan hadis ini diriwayatkan oleh Arba'ah, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah. Buang Ibn Nasa'i. Wa lafzul Abu Dawud, lafaz ni daripada Abu Dawud. Wa sah Al-Hakim Nisaburi. Al-Hakim Nisaburi kata kedudukan hadis ni paling sahih segi doa antara duduk di antara dua sujud. Dia kata apa doa dia? Allahumma firli. Kita baca doa. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Kan? Kita cek tak mana tak ada. Kan? Apa nak cek lah. Allahumma firli, Nabi sebut. Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampun dosa aku dulu. Ya Allah, bagilah rahmat untuk aku, ya Allah. Ya Allah, bagilah hidayah untuk aku, ya Allah. Ya Allah, kau pelihara aku, ya Allah. Wa'afini, sihatkan aku, ya Allah. Ya Allah, kurniakan aku, ya Allah, benda-benda baik. Ni doa ni, nampak? Ni yang ada. Satu lagi penambahan kita ni, wajburni wallahu a'lam. Okey? Ya, itulah kita belajar. Tujuan kita belajar untuk kita mensahihkan kedudukan bacaan, lafaz nampak tak? Tapi terajak sikit-sikit tu kita cubalah, cuba. Maksud dia kata kat sini, membaca dia kata Allahumma firli sampai habis, Allahumma firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ni disahihkan oleh Al-Hakim Nisaburi. Membaca doa seperti tersebut pada waktu duduk antara dua sujud. Dua sujud adalah wajib mukhayyar. Ada macam-macam, ada orang sebut macam-macam. Macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi SAW sunat, Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli, Allahumma firli 10 kali. Boleh? Nabi sendiri buat 10 kali.
Kalau kita tengok dalam kitab, kalau nak tahu doa sujud, doa tu adalah kitab Ibn Qayyim Al-Jauzi, kitab apa? Zadul Ma'ad. Beli kitab Zadul Ma'ad 3 jilid tu, dia ajak bacaan ni macam ni, semua ada. Dia akan cerita kedudukan hari ni sahih, ni tak betul, ni betul. Jadi kita pun seronok dibantu pada selama semai. Oh macam tu. Tak apa, nak baca doa baik, alhamdulillah. Cuma kita mengaji, kita tahu, oh macam tu. Oh, dia mai, oh ni banyak dia mai. Okey, nampak. Maka dia kata kat sini wajib mukhayyar, kita boleh pilih-pilih. Mukhayyar ni boleh pilih-pilih. Ada doa tu, doa ni kadang-kadang Nabi baca Allahumma firli, Allahumma firli. Sebelum Nabi nak sujud tu, ampun dosaku ya Allah, ampun dosaku ya Allah 10 kali. 10 kali kan Nabi sujud subuhun quddus rabbul malaikati waruh. Kita perbagaikan bacaan Nabi kan, terutamanya sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu. Ni sahabat Nabi nama dia Malik bin Huwaris. Malik bin Huwaris ni salah seorang sahabat Nabi, dialah punca bab kenaan sallu kamar. Dialah yang duk kata apa, semayanglah hamba semua macam Nabi. Pasal Nabi wasiat kat dia. Nabi kata dia, esok ni hang tolong semayang macam aku semayang. Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata Malik bin Huwaris, aku tengok Nabi. Aku tengok Nabi, dia kata aku tengok Nabi. Fa idza kana fil witr fi salatihi lam yanhad yastawi qa'iman, rawahu al-Imam Bukhari. Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu bahwasanya ia melihat, aku tengok Nabi SAW salat. Aku tengok Nabi salat. Maka apabila baginda dia kita berada pada rakaat ganjil. Pada rakaat yang mana? Yang pertama nak jadi berdua tu, yang ketiga nak jadi empat tu, maka Nabi duduk dulu. Kita di sini katalah rakaat rakaat yang pertama nak jadi berdua. Rakaat yang ketiga nak jadi keempat. Okey. Kita dah semua dah sujud satu. Sujud nombor dua. Kita kena duduk dulu sebelum kita angkat kita. Bukan kita ni ada bangkitan. Dia bangkit. Bangkit tolak dia. Dia kena duduk dulu. Dia kena duduk dulu. Kita duduk baru dia nak. Macam kita semua sama-sama sebentar sebaik kita duduk kan? Sama. Sebentar sebaik kita duduk dulu. Tapi kalau dia nak bangkit pun hal dia lah. Tapi Malik bin Huwaris kata, aku tengok Nabi. Rakaat yang pertama tu duduk sebelum nak jadi rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga pun duduk sebelum nak jadi rakaat yang keempat. Jangan dia bangkit terus. Duduk rehat sesak sangat. Dia tak samalah rehat macam apa nama duduk antara dua sujud tu dah. Dia rehat seketika saja, nampak tak? Baru dia nak. Dan kebanyakan orang kita ni akan nak terus. Tak betul. Nampak tak? Tak betul. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka apabila baginda berada pada rakaat dia kata ganjil dalam solatnya, maka baginda tidak bangkit berdiri. Tak bangkit berdiri. Sebelum duduk dengan tenang dulu. Di sini Imam Bukhari maksudnya menerangkan bahawa pada tiap-tiap solat ada perbuatan sunnah Rasulullah. Kita semua mengaku sayang kat Nabi, bergendang sayang kat Nabi selawat. Buatlah benda Nabi tinggal. Itu, iaitu pada rakaat yang pertama dan rakaat ketiga. Sesudah sujud diperbolehkan duduk. Boleh duduk, dia kata sebentar sebelum berdiri. Dan duduk ini dinamakan sebagai duduk istirahat yang seketika. Duduk istirahat ini adalah sunnah Nabi SAW, kata Malik bin Huwaris radhiyallahu anhu. Mana ni? Tu. Ni dia main bab berkenaan. Oh, ni bab baru. Tapi bab baru ni boleh masuk sikit-sikit lah. Bab kita tengok ni dia masuk bab baru, bab berkenaan dengan adakah kunut pada solat subuh. Ni semua ni semua bab-bab dangerous. Sebab macam mana? Ni semua bab-bab cari pasal. Tapi kita kena mengaji lapang dada lah. Okey? Macam mana tuan kita dulu bab ni bab adakah kunut ada tak ada di subuh ni? Ada tak ada subuh? Yang paling penting sekali i'tiqad.
I'tiqad ni kepercayaan. Kepercayaan kita bila kita kata wajib kena ada, kalau tak ada tak sah. Itu kita dah rosak. Kita dah rosak. Dulu betul lah orang kalau pergi Mekah, dia sembahyang subuh dia tak puas, dia naik hotel dia sembahyang. Ustaz duduk 18 tahun di bumi tu, memang orang kita pergi haji kena sabar dengan dia, pilih. Hang buat apa pun hang buatlah. Dia tak puas hati ada yang golongan tak sah sembahyang di situ, kena atas. Cuma kita, dia kata setiap kali azan kita niat sembahyang berjemaah di bawah, naik balik kena sembahyang. Macam-macam. Ustaz tegur tu yang pasal Ustaz kena buang dengan muasasah. Ustaz dulu mengajar di Kelana Jaya, Tabu Haji pada. Yalah ada benda-benda kita tengok Ustaz tak pengam dengan sembahyang hormat waktu. Dah masuk waktu sembahyang lah, hormat-hormat kepala otak apa. Nampak tak? Sembahyang atas bas tak sah, sembahyang hormat je. Saat ni turun qada. Nabi sendiri sembahyang atas kenderaan. Sembahyang kalau atas flight tak boleh, nama dia hormat waktu saja, waktu masuk sembahyang. Nampak tak? Yang tu benda tu sampai hari ni benda tu ada kat tempat bumi kita kan. Benda-benda yang Ustaz tak ngam sangat-sangat, Ustaz tak tahu. Yang tu lepas tu lagi satu, kalau pegang apa nama, kalau dah buat tawawih tak boleh shopping, kalau shopping kena dam, untung. Sebab tu kesian orang yang duk pi ni jenis yang tak reti apa ni, kena dam. Untung banyak kepada apa nama, package ni. Dia nak dam tu, bila dia kutip duit dam banyak-banyak duit tu, dia boleh bagi pada orang yang ikut dia. Lagi banyak orang buat dam, lagi untung dia buat dam. Kalau tidak tak sah haji umrah. Dia pun takut dia bayar. Kadang-kadang hutang lagi, balik hutang lagi. Ni apa ni? Sebab itulah kita bila hidup dalam keadaan kejahilan, ramai orang akan ambil ruang ni. Kejahilan ni ramai orang akan ambil kesempatan-kesempatan ni. Kesian dah. Tapi bila ni alhamdulillah perkembangan hari ni dah bagus. Dulu lagi teruk. Nak semayang depan Kaabah, kalau ustaz tu nak berdoa depan Kaabah, scan kita kena bayar. Benda bayar ni dulu lagi ada dah. Upah orang berdoa ni dulu lagi kita ada dah. Bukan sekarang. Dulu lagi pusat dia kan dekat Shah Alam kan. Bukan. Dulu lagi ada. Kita tegur daripada awal dulu lagi, jangan latih apa nama orang tu berdoa. Contohnya apa nama, mak dia mati, dia upah kat budak tahfiz, suruh baca 30 juzuk kat mak dia, upah. Benda macam tu semua tak ada dalam agama. Upah budak 30 juzuk untuk hantar kat mak dia Quran, ni semua fashion apa ni? Daripada dulu teguran ni kita tegur. Tapi budaya ni kuat. Sampai dia kuat. Kita upah orang ni nak bagi duit. Berarti dia orang kaya seronoklah. Orang miskin macam nak buat. Agama kata dia sendiri anak sikit doa pun sampai, ya Allah pun sama aku cukup. Tak perlu nak benar. Memang ada kita doa, minta doa pada orang soleh, ya, tak nafikan. Tapi bukan dengan cara upah. Dah main trend dah. Nampak tak? Termasuk bila main bulan puasa, kita pun tak tahu lah, pergi carilah mana-mana tempat pun. Dia jadi pada bubuh nama Mat Bendon, Don Bekendot, Dini Beni. Dia klip di situ nama orang, satu nama RM30, 3 nama 90. Contoh. Nampak tak? Tak tahu dah. Tapi setengah masjid surau dah berhenti dah benda macam ni. Carilah duit dengan cara lain, kan? Bukan dengan cara sebut nama-nama perang alfa kita buat baca ni kita bagi pada nama arwah si mati semua. Ini sebenarnya punca daripada penyakit ni, merebak tu. Apa sikit doa, nak doa dekat muntazam sekian, nak doa package ni sekian, sebut berapa ayat sekian, doa panjang sikit sekian. Dulu lagi ada, masa zaman saya mengaji dulu lagi ada. Tapi tak dikembangkan. Lah ni bila dah jadi Rio, sampai dapat daripada kalangan ulama dapat tahu, baru nak ambil tindakan. Daripada awal lagi kalau boleh. Tapi sampai kali ni syarikat dia, company dia terus. Tindakan apa kita tak tahu. Masih lagi terus. Ustaz tu masih lagi package dia. Kalau nak minta pada mak sembuh kat depan Mekah, bagi package sekian-sekian. Isi borang. Kita tak nampak tindakan tu diambil oleh pihak agama. Benda-benda tu merapu sangat-sangat. Nampak tak? Merapu sangat-sangat. Allah Akbar kabirah. Baik. Maka dia kata kat sini menerangkan bahawa daripada tiap-tiap solat ada perbuatan sunnah. Ni kita baca dah. Nanti kita baca bab subuh, nanti kita baca bab, hari ni masuk macam-macam bab.
Macam-macam bab takut kepala otak pun. Apa mamak ni mengamuk hari ni kan. Nak buat macam mana hadir ni semua hadir. Hadir insya-Allah. Kalau nak tahu bab kunut ni senang saja. Cuma lapang dada saja. Pertama sekali bab kunut, siapa cakap bab kunut yang akan menentang 1% daripada Anas bin Malik. Nanti kita susun cantik-cantik macam mana nak kenal nas dalil kunut ni daripada mana. Kunut ni daripada mana? Macam mana Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i kekalkan subuh ni ada kunut berbanding dengan mazhab yang lain tak ada. Pasal apa kita ada kunut? Adakah dia wajib? Dan kunut kalau tinggal, adakah dia kena dengan sujud sawi? Sujud sawi kepada kan. Jenuh kita dapat. Pasal tu ada orang semayang, kita bawa pergi mutawif. Mutawif ni bawa orang. Bila mai assalamualaikum, assalamualaikum, orang dah bagi salam, ada kumpulan Malaysia sujud sawi. Tok Imam tak sujud pun. Dia sujud sawi. Kita tanya pasal apa? Tok Imam tadi tertinggal kunut. Ya Allah. Tahu tak hukum dia buat macam tu, dia dah lari daripada sembahyang berjemaah. Batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Sampai ke hari ini ada lagi panggil dia. Bila kita sembahyang di Mekah, assalamualaikum, assalamualaikum, Tok Imam tak baca kunut tu. Lepas saat ni, kita bagi salam, dia pas sendiri sujud. Tok Arab tengok ni fashion apa sujud ni? Orang dah bagi salam, dia sujud sambil ya Allah Tuhan. Benda macam ni kita akan tengok sikap kita lah. Tu peranan ustaz, peranan ulama yang mengajak ni kena fikir panjang. Pasal setiap anak murid akan terpengaruh dengan tok guru dia. Setiap anak murid akan suka tanjak tok guru, dalil tok guru dia. Pasal tu bab berkenaan dengan kunut ni tak ada siapa pun yang akan tegur, seorang sahabat Nabi. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semua sahabat bertanya kat dia. Bab kunut ni bukan semua sahabat tanya kat Anas bin Malik. Anas bin Malik kata, wallahi sepanjang hidup aku duduk dengan Nabi. Nabi buat kunut, dia kata berterusan selama. Dia kata kat Nabi ni kata apa? Ni adik Anas. Ya Allah, dia kata kunut yang Nabi buat, dia kata sebulan, dia kata. Qanat asy-syahr ba'da ruku'. Nanti kita baca di sini. Sepanjang hidup aku, Nabi buat kunut sebulan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di mana malapetaka yang berlaku kepada puak Arab Badui. Aku tengok yang tu saja. Lepas tu Nabi tak buat dah. Yang kedua, Nabi SAW, Nabi ajak dekat cucu dia. Hari ini pun Hasan. Hasan, Hamaisat. Sebelum nak tidur, buatlah witir. Kalau witir tu, ujung-ujung witir hang bacalah doa kunut. Aku nak ajarkan. Rupanya hadis doa kunut sendiri ni dibaca oleh cucu Rasulullah. Cucu Rasulullah. Dan Nabi ajak dekat cucu Rasulullah ni tang mana? Tang witir. Ni dalam buku ni ada. Sabar. Ni bab ni memang dia mengamuk satu macam. Dia bersilat nampak tak? Tengok dia kata Hasan annahu allamani Rasulullah. Hasan kata aku dididik oleh tok aku. Tok aku ajak dekat aku luhunna fi qunut witir. Aku diajak sebelum tidur buat witir, bacalah doa ni. Okey, bacalah doa ni witir. Pasal tu ulama menjadikan bila mai sejak bulan Ramadan kita ada. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, kalau kita nak buat witir dengan doa kunut boleh? Boleh. Dibolehkan dalam syarat. Nanti kita masuk nanti bab ni, kita tenang-tenang, setenang-tenangnya bab ni. Kita ambil bulan depan insya-Allah kalau Allah izinkan, kita masuk bab berkenaan dengan kunut. Yang penting sekali kunut ni, tukang cerita, tukang pertahankan kunut tak ada orang lain ialah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tak akan jumpa daripada sahabat Nabi yang lain. Cuma Abdullah bin Abbas pertegaskan Abdullah bin Abbas kata dusta. Abdullah bin Abbas tegas. Nampak tak? Abdullah bin Abbas tegas, mana-mana orang yang kekalkan dia, wallahi anda rosak syariat. Lepas tu mai pula seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Tariq al-Asja'i. Dia kata aku pening lebab ni, aku nak jumpa bapak aku. Dia jumpa bapak dia, bapak, saya nak tanya bapak ni. Ni semua bab selingan. Saya bertanya kepada bapak saya, wahai ayah, dia kata, sesungguhnya ayah pernahkah sembahyang di belakang Nabi? Nak tanya ke ayah pernah tak sembahyang belakang Nabi? Pernah. Pernah tak sembahyang Abu Bakar? Pernah. Pernah tak sembahyang Umar? Pernah. Osman? Pernah.
Dan Ali pernah dia kata, apakah mereka ni bila main subuh di babak kunut, dia tanya. Anak tanya kat bapa dia. Bapa dia kata, aku semayang semua belakang mereka. Adakah dia babak kunut subuh ni? Bapa dia jawab, hai anakku, kalau hang buat untuk subuh saja, hang buat satu benda yang mengada-ngadakan lebat agama. Ni dia kata, nampak tak? Maiz tak boleh marah ustaz. Okey? Mungkin bukan. Refer hadis ini tengok dia kata kat sini, muka surat 162, tanda hadis ni buka kitab tenang lapang dada. Okey? Tenang lapang dada. Cuma ulama kata jangan jadikan i'tiqad wajib. Janganlah wajib. Okey? Banyak ada hadis berkenaan dengan bab ni, cuma kita kena lapang dada sikitlah. Jangan bila orang tegur kita kata itulah Wahabi. Sampai bila tak mengaji? Masalah nampak dah. Ustaz tak pernah, ustaz sendiri semayang Masjid Surah pun ustaz buat kunut. Tak nak bagi fitnah. Kita buat kunut, ustaz buat kunut. Sekolah ustaz, madrasah ustaz pun buat kunut. Cuma tertinggal satu hari jadi kecoh. Tertinggal, anak murid tertinggal. Masa ustaz semayang dengan mereka yang reti-reti ni, ustaz tak buat. Nampak? Ustaz tu kalau melibat masyarakat luar saja mai, dia singgah 2-3 orang, kunut mesti ada. Singgah saja kita nampak satu rombongan, nampak pelik sikit, kita buat kunut. Tak nak fitnah kepada sekolah. Tak nak fitnah pada sekolah. Okey? Kita raikan orang. Kita tak pernah kecoh nampak tak? Kita raikan orang. Jadi jangan masalah. Contohnya kita pergi semayang di India. Tak sah, kena ulang balik, tak ada. Kita pun dah tak faham dah, okey? InsyaAllah kita main bab ni pelan-pelan, jiwa lapang dada, dan kita baca. Kita baca, dan ulama mengatakan mana-mana orang sandarkan hadis. Kata doa kunut ni Nabi buat sampai ke mati. Abdullah bin Abbas, satu pembohongan dusta yang paling besar. Hadis inilah kita pegang. Kita kata Abdullah bin Abbas, dia sepupu Nabi. Dia sendiri cerita kat kita, Nabi buat subuh sahaja sampai ke Nabi Sa'ad nak mati, Nabi buat kunut. Dia kata, tengok ulama kata apa, pembohong, penipuan. Nampak tak? Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas kata Rasulullah SAW mengejarkan kepada kami, Nabi semayang dengan kami, yang kami pakai, dia kata kunut dalam subuh. Tak pakai kunut. Nabi buat kunut ni sepanjang sampai mati. Ada mengatakan hadis ni daripada Abdullah bin Abbas. Ulama kata penipu. Wa fi sanadin dha'fun. Tengok sini. Dha'fun. Hadis ni kalau kita pakai hukum dia haram. Menipu tak ada sahabat. Dha'fun. Hadis ni yang kita pakai di tempat kita. Kita pertahankan. Ulama kata dha'fun. Penipu yang sangat-sangat. Kalau ni lah buku ni, bukan Ustaz siapa kitab ni? Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Sanad hadis ni menipu. Sedangkan Abdullah bin Abbas, wallahi mana-mana orang mengatakan kunut itu ada pada subuh saja, dia telah melanggar syariat. Tiba-tiba kita kata Abdullah bin Abbas kata ada. Ulama tulis wa fi sanadin dha'fun. Sanad dha'fun, hukum dia haram kita beramal. Haram. Dhaif boleh segi fadail amal. Tapi dha'fun haram kita beramal. Hukum dia haram. Tengok. Nanti kita masuk pelan-pelan dengan jiwa yang tenang. Kita masuk pelan-pelan. Tapi kalau kita buat kunut pun tak salah. Ustaz sendiri buat. Cuma jangan jadi perang fi sabilillah sudah. Fi sabilillah sudah. Ni tak ada kunut ni, puak tu ni. Janganlah macam tu. Kita orang main Masjid Surau kan. Nak buat, tak mau buat sudah. Bertanggungjawab dengan ilmu kita mengaji sudah. Nampak tak? Benda-benda kecil macam tu duk bergaduh macam ni jadi bodoh. Dekat situ sudah. Nanti kita sambung bulan depan kalau Allah izinkan dengan dalil kita ada insya-Allah. Setakat sini dulu. Ya. 324. Mana tadi? Muka surat? Tu selesai ada Datuk Bendahari kita tanya. 161 300 dah boleh itu. Itulah hadis. Ya nanti Ustaz akan terang. Ustaz akan terang yang Nabi dikata Nabi buat subuh sampai ke Nabi mati. Sampai hadis sudah berpegang. Masalahnya hadis itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Okey. Sedangkan ulama kata balik, tengok tadi, hadis ini dha'fun. Tak boleh kita pakai. Okey. Kita akan ambil pelan-pelan insya-Allah.
Dia tak masuk lagi, ini cuma selingan. Cara ni nama dia saja cari pasai. Kan. Nanti kita masuk, kita mengaji satu hadis dalam buku ni. Kita ambil dalam buku ni, okey? Dalam buku ni kita ambil satu persatu. Kadang-kadang setengah masjid dengan surau dia tak benarkan mengaji kitab Bulughul Maram. Hampa ni, kitab ni bukan ustaz yang tulis. Kitab ni ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, tukang syarah bagi Sahih Bukhari. Jangan kita hadkan kitab-kitab tak boleh masuk mengajak di masjid surau. Kitab-kitab macam ni lah kitab muktabar. Kitab ni bagus, nampak tak? Kitab ni Sahih Bukhari. Dulu tak boleh mengajak Riyadhus Salihin, keliru. Lah ni boleh dah. Riyadhus Salihin tak boleh, Mukhtasar Bukhari tak boleh, ni tak boleh. Sampai majlis buat kitab nama dia Mustikah Hadis. Untuk semua orang ustaz mengajak mustikah hadis saja dulu zaman 80 saya ingat tu. Masa kita nak ambil tauliah dia letakkan syarat mesti mustikah hadis. Bab tahu ini kitab-kitab. Lah ni ustaz banyak dah pergi luar negeri, macam-macam kitab buka dah. Kita kena terdedah dengan kitab, okey? Kita terdedah dengan kitab. Selagi mana kitab tu nama dia Sahih Bukhari, Sahih Muslim, bacalah. Kitab-kitab macam tu kita nak baca, bukan kitab yang dikarang oleh tempat-tempat kita ni. Lah ni alhamdulillah dah. Perkembangan ilmu boleh kata menyedapkan kita, seronokkan kita dah. Orang kita pun dah terbuka dah. Saya kat sini dulu. Yang baik semua daripada Allah. Ya. Ya, masalah aurat ni anda tahu kecoh baru ni masalah nampak lutut, kan? Nampak lutut. Memang kita kata daripada pusat sampai ke lutut ittifaq di kalangan ulama. Okay? Setuju semua pakai ulama. Cuma Imam Malik saja berbeza. Imam Malik ni orang hormat dia, maksud dia ulama Darul Hijrah, orang hormat dia. Imam Malik kadang-kadang ada keputusan sendiri. Contoh, dia orang ra'i dia. Zaman dia alim, orang ra'i dia. Dan tak ada siapa protes dia. Itu hak dia. Pasal kealiman dia sangat-sangat di bumi Madinah. Dia Madinah, dia tak pernah berhijrah. Dia akan berfatwa Madinah. Okey, itu Imam Malik. Contoh sebelum nak pergi pada aurat, Imam Malik bagi dia kalau puasa Ramadan tak ada puasa 6 tak ada dah. Isu dulu kita dengar baru terbaru ni. Itu fatwa dia. Ustaz tak suka buka satu bab yang nadir, jarang sangat masyarakat dengar. Pasal Imam Malik, orang tanya, ada puasa? Tak ada. Aku tak biasa tengok orang puasa 6, maka aku tak mau puasa 6. Itu ijtihad dia. Dia alim, kita ra'i dia. Sampai dia alim, dia faham daripada ayat Quran dan Nas. Itu ijtihad dia. Walaupun pendapat dia berlainan sangat dengan ulama yang lain. Berlainan sangat ulama lain. Namun ulama hormat dia, tak protes dia. Begitu juga dengan Imam Malik berpendapat, hadis mengatakan Nabi SAW pernah duduk. Satu hari Nabi pernah duduk, duduk dengan Aisyah. Nabi, Aisyah sahabat. Tiba-tiba mai Abu Bakar, Nabi tengah duduk, kain Nabi terselak. Isu ni lah. Kain Nabi terselak. Ini hadis Imam Bukhari. Imam Ahmad pertahankan hadis ini. Imam Ahmad bin Malik pertahankan hadis ini. Kain Nabi terselak sampai nampak paha Rasulullah nampak. Paha Rasulullah nampak. Maka bila mai Abu Bakar, Nabi tak tutup. Mai Umar, Nabi tak tutup. Mai Ali, Nabi tak tutup. Mai Uthman, Nabi tutup. Maka Aisyah tanya, ya Rasulullah, pasal apa sahabat-sahabat yang lain hang tutup, bila mai ni hang tutup? Maka Nabi kata, Sayyidina Uthman ni malaikat malu kat dia. Maka berhaklah aku tutup kemalu kat dia. Pasal Nabi cakap adalah saat malu, maka Imam Malik mengatakan tanpa ni tak termasuk kategori aurat. Itu pendapat Imam Malik. Nampak tak? Pasal tu kalau orang pegang Imam Malik, dia pakai dia pas semayang nampak lutut, sah. Benda macam ni tolong jangan bawa main di Malaysia. Kan. Okey, sebab orang kita ni ilmu dia takut salah faham. Nanti dia semayang pakai surat pendek, masalah kita. Memang ustaz dengar ada ustaz-ustaz yang ustaz pun tak berkenan kadang-kadang ustaz-ustaz yang faham hadis ni cepat sangat. Pasal kita takut masyarakat kita tak sesuai.
Ada benda betul dia cakap tu sudut ilmu betul, tapi masyarakat kita mana hala tu. Tak sesuai sangat. Macam baru ni ada pausan 6, ramai sahabat ni yang sahabat-sahabat ustaz, geng-geng ustaz tak pausan 6. Pasal nas daripada hadis tu. Nampak tak? Jangan. Bab-bab ni biarlah di kalangan daripada ustaz-ustaz yang memahami ilmu sudah. Masjid surau ni ada had dia. Bukan semua ilmu kita luah kepada masjid surau dah. Kategori masjid surau ni kena faham lah. Kalau kita lebih elok mengatakan apa nama lutut ni ataupun kita kata masuk kategori aurat. Pasal kebanyakannya ulama mengatakan aurat habis. Yang sikit-sikitnya perbahasan ni jangan kita bawa. Dia berbahaya. Tambah-tambah masuklah YouTube, dia Allah semua pakai tengok. Dan kefahaman dia takut-takut hadis tu betul, orang punya canang lalas dia hadis tu dia tak elok. Kadang-kadang orang maki tak ada hadis tu, maki tak ada imam-imam. Sebab macam ni bukan tahap kita lah, bukan level kita. Biar kalau mengaji talaqi tu lain. Tapi masjid surau macam ni nak terang bab-bab macam ni memang tak sesuai. Ustaz dengar juga hadis-hadis auzubillah, tak mana nak sebut tanda depan kata Fatihah tu semua bukan perbahasan kita. Bukan perbahasan kita, tak sesuai sangat-sangat untuk terutama orang awam. Yang ada ni hadis yang kita baca tadi pun Ustaz takut nak baca kat hangpa. Nampak tak baju burni tak ada, jadi kecoh ni. Tapi kita dalam buku ni ada Ustaz kena terang lah. Nampak tak? Takut jadi kecoh. Pasal kita ni bila kita mengaji macam tu, bila sentuh sikit berbeza dengan kita akan lawan habis-habisan. Kita mau hak kita juga. Itu masalahnya. Menunjukkan kitab ni kena ikut kita, bukan kita ikut kitab. Oh dahsyat dah. Ini orang kata tempat kita ni alam. Alhamdulillah Allah bagi perkembangan ilmu tempat kita ni okey. Kena sabar sikit saja okey. Kena sikap terbuka kena ada. Kita sudahi dengan tasbih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum saya doa macam biasalah pada bagi derma kepada asnaf, dan kalau boleh kali ni Ustaz target bulan 8 ni satu Darul Mahabbah, rumah yang Ustaz buat, rumah Mahat Hafiz yang nilai anggaran dia kita kumpul 5 juta, sekolah, last kali hidup Ustaz punya ikhtiar usaha sekolah, asrama, rumah guru, kantin, tempat musalla dia kita buat dah dekat Dengkil. Mudah-mudahan berjaya sangat-sangat. Jadi hampa kalau duk keluar tu duk bagi wakaf tu cabutlah semungkin. Duit hampa dekat rumah pergi jolok bak keluar semua cepat-cepat. Supaya projek Ustaz cepat buat, tak sabar nak tengok dah. Lagi kita tangguh lagi dia naik duit, lagi tangguh lagi naik, lagi tangguh lagi naik. Kos tinggi. Nampak tak? Kita nak minta dah 3 tahun dah kita mohon tanah tu baru dapat. Dan di bulan 8 ni barulah kita nak kemas ni, kita nak bangunkan dia insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak bagi banyak-banyak sangat, ambil nombor telefon ada di dekat coupon tu ada. Kan kita tarik dekat wakaf tu ada. Telefon terus pada pihak anak-anak murid ustaz yang buat kerja-kerja macam ni semua. Betul. Telefon bantu depa, tolong depa untuk menjayakan projek ni insya-Allah. Dekat luar wakaf tu. Di tengah-tengah ni kita buat untuk anak-anak asnaf. Kan? Yang kita duk bagi, duk bantu setiap bulan ni, kita tolong-tolong bantu depa insya-Allah. Yang ketiga, takut jadi isu fitnah. Baru ni ramai orang tak puas hati dengan ustaz. Sekolah ustaz tu, ustaz kutip duit atas projek Omeja. Omeja ni satu hamba Allah daripada Korea. Jangan buat fitnah kalau kita tak tahu. Omeja ni seorang daripada Korea jumpa ustaz dengan kumpulan daripada peguam datang rumah sembang. Dan kawan ni kebetulan orang Korea ni orang Islamik, dia buat surau masjid sekolah-sekolah agama. Dia buat pi orang kita agama di Korea untuk buat kerja-kerja agama. Dia ni minat dengan ustaz sangat-sangat, cerita panjang. Oh ustaz pula kata ustaz pun nak teringin nak buat sekolah. Okey. Dia kata dia nanti buat mai satu buah nama dia Omeja. Buah ni memang orang Malaysia suka beli. Dia untuk kolesterol, untuk pernafasan, untuk orang sakit hati apa tak tahu lah, macam-macam jenis ni. Orang Malaysia suka beli. Terutamanya orang paling suka beli sekali artis ni. Untuk kulit cantik, jadi lansing, itu tak oleh sebab tu dia pakai nama Ustaz Al-Musta'an. Al-Musta'an ni mak tafiz Ustaz. Syarikat Iraqi dia pakai dua-dua ni nama Ustaz. Jadi dia 4-5 hari sebulan bulan puasa ni dia panggil ustaz dan kumpulan-kumpulan ustaz yang kami setuju, kami nak lancarkan benda ni. Okey, dengan ada dai-dai daripada Korea join sekali. Apa produk ni
Macam mana orang sana makan, orang Korea makan. Sebulan bulan puasa ustaz tak apa sihat, bulan puasa tak apa sihat. Lepas bulan puasa pun ustaz tak sihat. Dia tunggu ustaz agak lama, lebih daripada 50 hari. Dia tunggu ustaz agak lama. Maka tengok ustaz semua, sedangkan semua Aiman Choi semua nama anak ustaz, nama pun dia pakai semua hak ustaz. Tapi satu sen pun tak ada pun. Cuma lepas pada tu PICC di PICC di Putrajaya depa lancarkan produk ni. Meja ni. Menarilah artis meloncat tergedik nama aku ada. Nampak. Nampak. Rupa-rupanya produk ni diambil alih 1% oleh artis-artis. Jadi dia kata ustaz kutip dana ni dengan dana artis. Ya Allah. Nampak tak? Janganlah macam tu. Duit yang artis jual ustaz tak campur. InsyaAllah dalam sebulan 2 lagi kita akan buang nama-nama syarikat ustaz ni. Ustaz dah bagi tahu kan, nama ustaz kena buang, gambar-gambar ustaz semua kena buang, semua tu kena buang. Ustaz tak akan ambil duit tu, jangan takut. Memang projek ni kita buat nak kumpulkan dana sekolah. Kita target. Bila melibatkan artis, ustaz tak. Melibatkan artis tak. Tapi produk tu yang ada ke ustaz akan jual. Bahasa daripada print ni beribu-ribu, jadi susah dia pun nak buang. Jadi buat masa ni sabar dulu ni, insya-Allah tengok 2-3 bulan nanti kita akan buang. Pasal dia jual dia dah berjuta dia jual ni. Orang suka beli dan makan ni dia tak boleh makan sekaligus langgah. Dia kena sikit. Kalau orang mengandung tak boleh ambil. Orang sakit sirik apa ada banyak ubat tak boleh ambil. Dia kena sikit. Dia lemak ke apa ke, bagus sangat-sangat. Dalam ni ada kertas keterangan dia. Alah RM7. Bagus sangat-sangat. Boleh peti air sejuk minum. Dia kena minum 5 kali satu hari. Ada kertas tu tengok 1 hari 5 kali. Untuk kesihatan memang bagus sangat. Orang Korea suka makan benda ni. Jadi tolong baiki balik apa tengok dalam YouTube untuk maki semua maki amun ni ustaz haram jadah semua kutip duit. Kita tak tahu, jangan cari dosa. Jangan cari dosa, okey? Walaupun dia lancar tu muka ustaz ada, ustaz pun tak tahu macam mana boleh ada situ. Dengan nama-nama ni semua ada, nama anak ustaz semua ada kat sini. Tolonglah benda tu luar daripada ustaz punya andai ustaz pun tak tahu benda ni. Maafkan apa yang berlaku. Jadi kita akan tarik balik pasal dia ada print banyak sangat, tak boleh buat apa-apa dah. Dia ambil alih oleh Noraliza, tak lama lagi situ Noraliza, On Jaafar mengamuk, siapa lepas minggu makan dalansin, tengok produk ni Aiman Choi, semua nama-nama anak ustaz semua dia promo. Ya Allah, ya Tuhan Allah. Sesen pun dengan nama Allah di surau ni ustaz tak ambil. Sesen pun tak ambil. Jangan fitnahkan. Sebab tu ramai orang tak nak bekerjasama segi projek ni pasal dia kata ustaz dah melibatkan dengan artis. Dah. Wallahi dengan nama Allah ustaz tak libat. Setakat sini dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nasta'ghiitsu bika an tardha lana wa sabil fina ala al-islam wal iman. Tuhan kami, ampun dosa kami, ampun dosa mak bapak kami. Bukalah pintu hati kami Allah untuk mendalami ilmu ya Allah. Tunjukkanlah kebenaran ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami Allah. Jauhkan daripada malapetaka musibah ya Allah. Tuhan, satu-satukanlah hati kami Allah. Kurangkanlah perpecahan di kalangan kami Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Taqabbalallah minkum.